Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Wadi dan kepada sidang pendengar Selok Talaki Safinatun Najah. InsyaAllah untuk selok petang ini akan menyambung kembali kitab Safinatun Najah, yang mana pembicaraan di permulaan kitab Safinatun Najah adalah berkaitan dengan rukun Islam 5 perkara, kemudian disusuli dengan rukun iman yang 6 perkara. Yang mana kitab Safinatun Najah ni, sebagaimana sidang pendengar maklumi, kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh. Kitab Safinatun Najah ni nama dia Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Maknanya pembicaraan adalah berkaitan dengan fiqh, yang mana dimulai dengan pembicaraan istinja, disusuli dengan pembicaraan wudu, pembicaraan air, pembicaraan perkara yang mewajibkan mandi, pembicaraan berkaitan dengan rukun mandi. Ini hak dalam kitab Safinatun Najah ni. Dia masuk kepada pembicaraan sembahyang, masuk kepada pembicaraan berkaitan dengan berkaitan dengan syarat berjamaah, berkaitan dengan jamak kasar. Ini saya sebut secara kasar, ada dalam kitab Safinatun Najah. Berkaitan dengan Jumaat, berkaitan dengan rukun khutbah Jumaat, berkaitan dengan bab salat jenazah. Kemudian di hujung tu ada berkaitan dengan puasa, syarat puasa. Jadi kira-kiranya dalam kitab Safinatun Najah ni hak berkaitan dengan taharah, kemudian berkaitan dengan sembahyang, dan diakhiri dengan berkaitan dengan bab puasa. Jadi kitab fiqh, kitab Safinatun Najah, tetapi dimulai dengan pembicaraan rukun Islam dan rukun iman. Kerana berkaitan dengan hak fiqhnya, termasuklah syarat wudu, syarat mandi wajib, syarat untuk sah sembahyang, syarat untuk sah puasa, kembali kepada Islam dan iman. Untuk sah wudu, untuk sah mandi wajib, untuk sah sembahyang, untuk sah puasa, kembali kepada Islam yang beriman. Jadi kitab memulai pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Cuma saya belum lagi menghalusi tiap-tiap satu permulaannya rukun Islam yang 5 perkara. Jadi saya terlebih dahulu pergi kepada takrifan ataupun definisi Islam, definisi iman. Kemudian saya tambah satu laginya, ihsan. Sebab bahagian dalam agama kita, Islam, iman dan ihsan. Jadi saya pergi pula kepada ihsan. Islam, iman dan ihsan serta definisi dia. Jadi selok yang terdahulunya pergi kepada definisi ihsan dan perbezaan antara Islam dan ihsan. InsyaAllah untuk minggu ni saya akan mengulangi balik berkaitan dengan definisi Islam dan definisi ihsan. Jadi sebelum tu untuk ambil barakah kitab, oleh kerana slot
Talaki Safinatun Najah ni menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Jadi saya baca terlebih dahululah kandungan dalam kitab Safinatun Najah. Boleh saya pergi balik kepada takrifan ihsan dan perbezaan antara Islam dan ihsan. Jadi kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia bermula, segala rukun Islam itu 5. Pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak kitab. Jadi untuk ambil barakah kitab, bacalah dulu. Sebab memanglah kita akan menggunakan pakai kitab Safinatun Najah, tapi kitab ni kitab yang kecil, perlu kepada huraian sebelah luar lah kita kira. Jadi pergi kepada takrif Islam, takrif iman dan takrif ihsan. Jadi Islamnya terima zahir akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima. Nabi cerita perkara gaib, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan alam akhirah, berkaitan dengan alam barzah. Sebagai orang Islam, kena terima. Maknanya tidak boleh engkar, tidak boleh tolak. Engkar tolak macam mana? Malaikat tu tak ada sebenarnya, cerita dongeng. Tu batal Islam kalau engkar tolak seumpama tu. Akhirat ni tak ada. Mati tu habislah. Mati tu jadi hancur habis. Ni maka batal Islam. Kita malaikat ke akhirah ke hak tu bab iman, itu hak dalam hati. Hak ni bicara bab Islam hak zahir. Kena terima, kena iakan. Sebab adanya malaikat, adanya hari akhirah adalah perkara yang Nabi SAW yang cerita. Jadi sebagai orang Islam yang ada di kalimah syahadah, yang menyaksikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kena terimalah secara zahir. Hati percaya akan kewujudan malaikat. Bab hati pergi pada iman. Ini kita bicara bab Islam. Kemudian Nabi bawa berkaitan dengan hukum ibadah. Nabi bawa berkaitan dengan hukum muamalah. Nabi bawa berkaitan dengan hukum munakahat. Hukum janayat. Maka sebagai orang Islam kena terima. Ibadah ni semayang, puasa, zakat, haji, bab muamalah, bab jual beli, sewa menyewa, cerita bab gada menggada, cerita bab hiwalah, cerita bab domang, cerita bab bersyarikat ke, wakalah ke, mukhabarah ke, muzara'ah ke. Ini banyaklah pembicaraan dalam bab muamalah. Kena terimalah itu semua hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hukum hakam bab wakaf, ada hukum hakam bab heboh, ada hukum hakam bab faraid, bab wasiat. Ni dalam bab muamalah. Semua tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi pada bab bab munakahat, bab nikah kahwin tu, ada bab cerai, ada bab bab tebuh tolak, ada bab zihar, li'an, iddah apabila bercerai, iddah apabila suami wafat contohnya. Ada dok bicara bab menyusu, bab nafkah. Itu semua pembicaraan dalam bab munakahat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam bahagian janayak pula ada bab hukum qisas, ada bab hukum diat, ada bab hukum hudud, hudud kerana berzina, hudud kerana tuduh orang berzina, hudud kerana minum arak 40 kali sebatang, hudud kerana mencuri, merampok. Itu semua ada perkara agama. Sebagai orang Islam kena terima zahir. Kemudian sebagai orang yang beriman, kena percaya hati akan sekian perkara tadi. Itu bahagian iman. Kemudian bahagian ihsannya, tunaikan, kerjakan segala perkara yang diperintah oleh Allah zahir dan batin. Tinggalkan segala larangan Allah zahir dan batin. Itu pergi pada ihsan. Jadi kalau zahir terima akan perkara agama, hati pun terima, tapi pelaksanaannya tidak ada, Islamnya masih lagi sah, tak batal, imannya masih lagi sah, tak batal, tapi orang Islam yang beriman, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tidak ada bahagian ihsan pelaksanaan. Sebagai contohlah kita cerita hak mudah-mudah, tapi bukan hanya ini contoh sahaja. Contoh sembahyang. Dia terima sembahyang tu adalah wajib. Hati dia pun terima, sembahyangnya tidak. Maknanya Islamnya tetap Islam. Berimannya tetap beriman. Tapi orang Islam yang beriman, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Judi, minum arak, berzina. Itu adalah larangan agama Allah. Sebagai orang Islam, terima. Tidak pernah persoalkan. Tidak pernah engkar. Tidak pernah menghalalkan perkara yang diharamkan. Maka dia tetap orang Islam. Tapi dia berjudi, dia minum arak. Dia orang Islam yang derhaka kepada Allah sebab tidak ada bahagian ihsan. Kalau dia engkar, tolak. Tambahan pula dia menghalalkan akan yang haram ijma' ulama', maka Islamnya terbatal. Wa'iyazbillah, murtadlah dianya. Itu cerita bab Islam lah. Iman dia macam mana? Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalaulah di mulut tu engkar akan perkara agama, di hati tu engkar lama dah lah. Tapi bab hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya hukum hak zahir sahaja. Jadi kalau dia iakan, memanglah berjudi tu haram, minum arak tu haram. Dah kenapa kamu tak tinggal? Dia pun alasan nafsu dia tu lah. Maka berdosa besar dia. Tapi kalau dia kata, bapa nak haram berjudinya? Bukan kita rapah, bukan kita paksa. Sebabnya orang yang capuk duit tengah tu, tengok drama je ni. Dia cara, jenis capuk duit tengah lah, jenis pusing ke apa, tak tahulah panggil tu. Tu hak drama Cina banyak tau. Jadi capuk duit tu, ada ke buh pistol di kepala? Tak Dia capuk duit tu sukarela. Dia menang, dia happy. Dia kalah, dia tak mengamuk pun. Kenapa tu kan dia dia sukarela, halal menghalal, tak apa. Kenapa nak haramkan? Bukan dipaksa. Ini perkara haram ijma' ulama'. Kamu kata halal, kamu sudah engkar akan perkara agama, kamu tak terima akan hukum agama Allah secara zahir, maka batal Islam kamu. Alhamdulillah. Kata tengok zahir gitu sungguh lama. Dah kalau dia habis pun, lain kali dia mari pula. Nak balas balik. Tapi kau habis. Mari pula nak ambil semula. Habis. Ni sebab apa? Sebab dia gila. Atau orang gila judi. Ada ni. Duit gaji boleh siap-siap duit gaji ni. Mana baliklah untuk anak isteri. Duit gaji ni. Kalau boleh tambah sikit lagi ni. Baru sedap ni. Anak bini boleh mewah sikit ni. Dia pun ada gaji ni. Tak apa. Ambil guna sikit je. Untuk ambil lebih je. Habis hak sikit. Tambah sikit lagi lah. Takkan nak balik dengan hilang hak sikit ni. Rugi dia kata. Tambah hak lain pula. Akhirnya licin. Ni gila. Tapi nak ceritanya, di situ ada paksaan ke tidak? Tidak ada paksaan. Apa nak haram judinya? Ni dia nak menghalalkan. Batal Islam dia.
Itu kena faham lah. Jadi, berjudi semata-mata Islam dia tak batal. Sebab dia masih lagi terima judi itu haram. Tapi dia orang Islam yang derhaka kepada Allah. Dia engkar haramnya judi. Dia menghalalkan judi. Maka batal lah Islam dianya. Dia menghalalkan arak contohnya. Cuma nak ni sidang pendengar ambil faham boleh. Menghalalkan arak. Dia hak menyebabkan jatuh kafirnya adalah menghalalkan perkara yang haram ijma' ulama'. Semua ulama' menghukumkan haram. Berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak ada satu ulama' pun, satu mazhab pun yang kata tidak haram. Kemudian haramnya perkara tersebut diketahui secara umum. Orang tahu belaka. Budak pun tahu berjudi haram. Orang kafir pun tahu orang Islam diharamkan berjudi. Orang Islam diharamkan minum arak. Orang Islam diharamkan berzina. Maknanya hukum haram tu perkara yang masyhur, perkara yang apa? Orang tahu belaka. Tiba-tiba dia kata tidak haram. Maka batal Islam dia. Yang pertamanya haram yang ijma' ulama'. Jadi saya nak balik kepada arak. Ini nak balik pada arak ni, sidang pendengar kena ambil faham molek. Kau tak faham, jangan cepat-cepat lah. Sebab almarhum Tok Guru sayanya pernah difitnah hanya kerana menyentuh berkaitan dengan menghalalkan minum arak mana yang dihalalkan menyebabkan jatuh murtad. Dia gini, dia arak ni kita, bahasa Malaysia kitanya panggil arak belaka lah. Tak. Cuma tuak masam tu kita tak panggil arak tak. Tak panggil. Tapi kira arak sebab memabukkan. Sebab perkara yang memabukkan. Jadi perkara yang memabuk dia, perkara yang muskir dia panggil, perkara yang memabukkan ni ada dua. Satunya dia panggil khamar, ni bahasa Arab. Satunya dia panggil nabis. Ini kita pergi pada bahasa Arab dahulu. Cuma bahasa Malaysia kita mungkinlah tak tahulah macam mana cara dia disebut dalam bahasa Malaysia kita. Ini muskir ni perkara yang memabukkan. Satunya khamar. Khamar ni daripada perahang inap anggur. Daripada perahang inap, perahang anggur. Kemudian satu lagi je nabis. Nabis ni daripada perahang selain daripada anggur. Contohnya perahang tamar contohnya. Bukan daripada anggur. Jadi yang ijma' ulama' haram diminum adalah khamar daripada perahang anggur. Adapun nabis yang bukan ada perahang anggur tidak diharamkan minum selagi tidak jadi mabuk. Dia gitu. Jadi sidang pendengar kena faham. Arak yang haram ijma' ulama' apabila dihalalkan menyebabkan jatuh murtad oleh Zabillah adalah menghalalkan arak daripada perahang anggur. Dipanggil khamar. Ini wallahualam dah. Mungkin kalau tersilap minta maaf lah. Kalau tak silap ingatan saya lah. Kalau sekolah-sekolah dulu kok, dia kata perahang anggur daripada Perancis. Hak mahal. Dia tahu tak? Tu wallahualam lah. Tapi rasa-rasa macam begitu. Dia perahang anggur Perancis ke begitulah. Takut ada yang mengikuti live FB boleh tolong komen ke macam mana. Sebab perahang anggur ni dia lagi lama disimpan, lagi power ke jadi macam mana. Itu semua drama lah ke tu. Maknanya lagi lama perahang anggur tu disimpan, dia lagi high lah tak boleh. lagi tinggi. Tapi perahang anggur, dia kalau arak perahang anggur ni dia standard tinggi, harga dia mahal. Kalau ikut yang saya faham lah. Jadi hak tu haram ijma' ulama'. Sesiapa yang menghalalkan arak yang daripada perahang anggur ni khamar, maka jatuh murtad orang ni wa'liyazabillah. Adapun kalau perahang pada ni dia
Perang dah. Di perah-perah disipang. Ada pun perang, saya pun tak tahulah apa lagi perahangnya. Cuma di antara saya biasa mengaji, perahang khamar. Perahang daripada tamar. Jadi perahang tamar tu dia sipang jadi memabukkan juga. Yalah macam nira kita tu lah. Kan nira tu kan, jangan sebut tuak wadi. Sebut tuak, hok mabuk tu lah tuak. Kan nira hok Jangan. Jangan. Orang Pantai Timur ni bulan Ramadan, buka puasa dengan tuak. Tepi jalan tu tuak. Orang luar mari tengok, power Terengganu Kelantan. Puasa buka dengan tuak. Dia bahasa. Kita ni tuak tu adalah nira. Kemudian hok tuak bagi orang luar tu kita panggil tuak masang. Jadi hok turun pokok tu kita panggil tuak. Hok disimpan, diperang untuk jadi cuka nira tu. Hok tu kita panggil tuak masang. Tapi hok bahasa standardnya, hok turun pokok tu nira. Hok mabuk tu tuak, akhirnya jadi cuka nira. Dah cuka nira mana ni? Jadi kalau tulis tuak, kalau orang luar kata, power. Dek bulan puasa ni, berbuka puasa dengan tuak. Jadi macam tuak samalah. Ya apalah. Macam bila dia di perang lama, pada dia jadi memabukkan. Jadi macam juga anggur, macam juga tamar. Dia perang tu jadi akhir jadi masang. Dalam mazhab Maliki tidak dihukumkan arak, tidak diharamkan. Kalau mabuk, haram kih mabuk. Bukan haram kih arak. Pada ni. Kalau mabuk, minum air teh pun jadi haram. Kalau orang nyakit ni. Jangan salah faham ni pula. Maknanya dia penyakit dia pelik. Minum teh, minum kopi, memang dia akan dia akan jalan berundur lah maknanya. Mabuk tu. Haram tak bagi dia? Haram kerana mabuk. Bukan, dia tak nama arak. Kerana mabuk. Bukan kerana arak. Adapun kalau arak daripada khamar, daripada perahang anggur, hukumnya arak, ijma' ulama', minum tak mabuk sekalipun tetap haram. Haram kerana arak, bukan kerana mabuk. Jadi selain daripada perahang anggur khamar, tidak dihukumkan arak, termasuk kita kata juga perahang tamar contohnya, maka tidak dihukumkan arak, melainkan mabuk. Mabuk haram kerana kih mabuk, bukan atas nama arak. Ni. Jadi kalau dia menghalalkan arak, kita kena usul dulu. Kena tanya dulu, arak mana yang kamu berani haramkan ni? Arak hak perahang anggur tu lah. Hak tu haram ijma' ulama'. Bila dia dihalalkan perkara haram ijma' ulama', dia sudah ingkar, maka terbatal Islam dia, wal'izzulah, jadi murtad. Kalau dia menghalalkan arak perahang lain, maka tu tak jadi kafir. Sebab itu perkara yang khilaf ulama'. Ini wallahu a'lam lah. Ada orang cerita, dia kata di mana, di Afrika ke mana lah. Tapi negara ummah Islam lah. Dan rumah tu rumah orang Islam. Dia kata dalam rumah mereka ada. Kalau kita panggil arak. Mereka tak panggil arak sebab bukan perahang anggur. Ada dalam amari mereka. Dan mereka minum pula dengan iklim mereka, tak jadi apa, tak ada mabuk pun. Bagi mazhab mereka, halal diminum. Mazhab Syafi'i kita tetap, walaupun bukan perahang anggur sekalipun, tetap dihukumkan arak, minum tetap haram, mabuk tak mabuk tu cerita yang kedua. Jadi nak sebut di sininya, menghalalkan yang haram ijma' ulama' boleh jatuh murtad. Mengharamkan perkara yang ada ulama' mengatakan haram, ada ulama' mengatakan tidak haram, dia menghalalkan, maka tak jatuh murtad. Pandai ni? Tak jatuh murtad sebab bukan ijma' ulama'. Hak inilah saya sebut, hak dia jadi fitnah kepada almarhum Tugu saya. Tugu saya cuma peringat saja. Mengharamkan zina, itu sah lah. Tak ada lah. Zina hak mana halal tak ada lah. Hak menghalalkan arak ni, Tugu suruh berlalu. Arak mana? Sebab yang jatuh kafir menghalalkan arak yang haram ijma' ulama'. Manakah arak yang haram ijma' ulama'? Arak daripada perahang anggur yang dipanggil khamar.
Tu khamar. Tu yang haram ijma' ulama. Perhang daripada inap, daripada anggur. Kalau bukan daripada inap, daripada anggur, dia halalkan, tu tak jadi murtad sebab bukan ijma' ulama. Tu sahaja tunggu peringat. Tapi orang kampung ni dia dengar sipi-sipi. Dengar sipi-sipi ataupun dengar tak faham. Ada satu tuan guru menghalalkan arak. Allah kata. Lepas tu adalah pula tukang ceramah pula dapat maklumat sipi-sipi, dia pun balur, dia pun serang. Kalau tubuh yang seumpama ni menghalalkan arak seumpama ni, bila mati nanti rohnya tidak akan diterima oleh langit, rohnya akan turun di pangkal-pangkal buluh akan ngosek orang. Sedap dia bubuh. Hak tukang ceramah, hak terima maklumat, hak daripada orang kampung, hak dengar sipi-sipi ataupun orang kampung tak faham. Kita bermazhab Syafi'i. Perahang mana sekalipun, hukumnya arak haram minum semata-mata walaupun tak mabuk. Kita bukan maksud minum selain dari perhang anggur, bukan. Orang ni menghalalkan. Menghalalkan yang haram ni termasuk engkar perkara agama. Haram hak mana? Haram hak ijma' ulama. Nak mati situ. Kalau dia menghalalkan perkara yang haram yang tak ijma' ulama, tak jatuh kafir. Pada ni nak beringat situ. Jangan mudah-mudah nak mengkafirkan orang. Sebab kalau kita mengkafirkan orang, orang tu tak kafir, kafir itu bukan kata hilang begitu, akan bidah balik kepada yang mengkafirkan. Mengkafirkan seseorang Islam, kalau seseorang tu memang kafir, tak boleh nak ihtimal dah, kafirlah dianya. Tapi kalau tidak kafir, bukan kata kafir itu jadi hilang begitu, tidak. Kafir itu akan bidah balik kena kepada yang mengkafirkan orang Islam yang tak kafir. Jadi kena beringatlah kalau seseorang menghalalkan arak. Arak mana? Arak yang panggil khamar, dia perhang anggur yang haram ijma' ulama. Menghalalkan arak perhang anggur, maka jatuh murtad orang ni. Wal-iyazabillah. Situ. Jadi di antara engkarnya adalah menghalalkan perkara yang haram ijma' ulama'. Jadi kita pergi pula kepada ihsan. Ni bab ihsan pun berulang kali dah. Ihsan ni pelaksanaan. Mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan ni adalah berhubung kait dengan iman. Sebab orang yang mengerjakan segala suruhan Allah yang diterima secara zahir dan hati pun percaya, orang yang meninggalkan larangan Allah yang diterima secara zahir dan secara hati, ihsan inilah yang akan mengkuatkan iman dia, yang akan memantapkan iman dia. Tu. Tetapi tanpa ihsan, iman dia tak patah, tapi imannya jadi lemah, imannya jadi nipis. Jadi hak ihsan yang kita kena memperjuangkan untuk pematuhan kita kepada perintah agama. Sama ada diri kita, keluarga kita pun sama. Ihsan lah yang kita kena perjuangkan. Jadi ihsan ni syarat untuk jadi comel Islam, sempurna Islam dan sempurna iman. Kemudian saya tekan terdahulunya berkaitan dengan beza antara Islam terima dengan ihsan laksana. Jadi kalau dia tidak laksana perintah agama, adakah bererti dia tidak terima? Tidak. Walaupun dia tak laksana, dia tetap terima. Macam contoh yang saya biasa buat lah. Dia tidak sembahyang. Berarti dia engkar kewajipan sembahyang? Tidak. Dia tidak berpuasa. Berarti dia engkar kewajipan puasa? Tidak diterima. Dia tidak tutup aurah. Berarti dia engkar kewajipan tutup aurah? Dia tidak engkar, dia terima. Tapi dia tidak laksana. Maka dia jadi orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula dak laksana maka engkar maka tolak. Jangan gitu. Engkar tolak perkara agama yang ijma' ulama jatuh murtad. Ni kata kena beralus ni. Macam sebut sebelum ni takut terundur kepada mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij ni Islam ni qaulun wa amalun tu Khawarij. Terima dan laksana. Terima sembahyang wajib tak sembahyang, kafir Khawarij. Terima puasa wajib tapi tak laksana, kafir Khawarij kata. Terima tutup aurahnya wajib, aurahnya tak tutup, kafir. Ni Khawarij bukan ahli sunnah wal jamaah.
Terima secara zahir berjudi itu haram, tapi masih lagi buat langgar berjudi juga. Kafir itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah ni selagi terima dihukumkan sebagai orang Islam, tidak laksana dia menjadi orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu beza antara satunya Islam, satunya ihsan. Sehingga kan hak salat yang terdahulu bukan kata tidak laksana, bahkan tidak setuju pun laksana. Hak saya contoh terdahulunya, isterinya memang menutupi aurah. Tapi tak tahulah, ni contoh ni, saya contoh. Suami ni ada satu program contohnya. Dia nak pergi ke program tu, dia tak setuju bini tutup aurah. Satu program tu jadi mitok. Hak semua-semuanya memang isteri dia menutupi aurah. Tapi hak ni seprogram mitoklah janganlah tutup aurah sebab program tak sesuai, ada apa-apa alasan dia. Maknanya dia bukan setakat bukan maknanya dia tak setuju pelaksanaan tutup aurah. Dia marah pula, janganlah tutup aurah ni. Dia tak setuju. Satu, dia marah pula satu kepada pelaksanaan menutupi aurah bagi isteri dia. Islam dia tetap Islam. Dia bukan tak setuju pada hukum tutup aurah. Dia bukan kata tolak engkar kewajipan tutup aurah. Cuma dia tak setuju pelaksanaan. Dia tolak pelaksanaan tutup aurah untuk program tu kena bagi dianya. Berdosa tak saya sebutlah berdosa tu tetaplah. Dibiarkan isteri dia tidak tutup aurah pun dia berdosa dah. Sekarang ni dia suruh isteri hak molek-molek tutup aurah, jangan tutup aurah. Nak tutup juga dia nak marah pula ke isteri dia nya. Contoh. Makna apa tu? Dia marah kepada pelaksanaan. Dia tak setuju pada pelaksanaan. Adakah Islam dia terbatas? Tidak. Derhaka tu sahihlah derhaka. Walaupun dia bukan kata tidak laksana, bukan tidak setuju, bukan marah, bukan tentang pula. Sekalipun selagi dia tidak tolak engkar akan hukum tu. Tu pokok dia tu, hukum. Masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Jadi samalah kalau pergi pada hukum-hukum yang lain. Hukum agama dan negara contohnya. Itu adalah pelaksanaan hukum agama dan negara wajib ijma' ulama'. Tidak laksana, tidak ada ihsan. Tidak laksana kenapa? Ada tak kerana alasan yang syar'i. Ada alasan syar'i. Kerana yang syarak boleh terima kerana belum lagi laksana hukum agama Allah yang wajib dilaksanakan ijma' ulama' tu. Kerana yang dijadikan sebagai alasan belum melaksanakan hukum agama Allah kerana yang syarak terima, maka tak berdosa. Kalau kerana tu nafsu, maka berdosa besarlah orang yang bertanggungjawab. Dan berdosa samalah orang yang mengangkat, orang yang memang tidak mahu laksana dengan alasan yang tidak yang diterima pada syarak alasan nafsu semata-mata. Berdosalah. Sebab melaksanakan hukum agama Allah dalam negara dengan hukum Al-Quranul Karim, wajib ijma' ulama'. Bukan semayang je wajib ijma' ulama'. Bukan puasa je wajib ijma' ulama'. Melaksanakan hukum Allah dan negara, hukum Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita melaksanakan hukum sembahyang. Bersembahyang itu Al-Quranul Karim perintah. Wajib sembahyang. Wajib puasa kerana Al-Quranul Karim perintah. Jadi Al-Quranul Karim yang sama, kalamullah yang sama, yang memerintahkan melaksanakan hukum kisah, hukum hudud dan negara, hak kewajipan ijma' ulama'. Tidak laksana, berdosalah orang yang tidak laksana. Dan berdosa samalah orang yang mengangkat. Jikalau tidak laksana tanpa ada alasan yang diterima pada syarak. Hak nafsu semata-mata. Tapi tetap ianya orang Islam. Tapi berdosa dengan Allah, kalau tidak laksana tu tidak ada alasan yang sebenar. Tapi imannya macam mana? Iman hati masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berdosa ni, saya sebut dah sebelum ni, ihsan berkait dengan dosa dan pahala. Ihsan inilah yang berhubung kait dengan kekuatan iman kita. Jadi kalau kita dalam dosa sentiasa, iman akan jadi lemah. Akhirnya hati kita sebut kata hukum kisah, hukum hudud, hati kita melenting. Hati kita tak puas, tak setuju. Hati kita tak kenang dengar. Jadi hati macam mana tu?
Hati engkar tolak ke hukum agama Allah dalam Al-Quran. Engkar tolak batal iman walaupun zahirnya masih lagi orang Islam. Tapi kalau hati itu hati itu lolek, mana itu tandaan iman kita lemah. Iman lemah ni kena jaga molek. Sebab iman lemah ni dia boleh rebah bila-bila masa. Sebab ini berkait dengan hati terima bulat-bulat akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak sentuh bab tidak laksana akan hukum agama Allah. Zahirnya tetap sebagai orang Islam. Kita mana tak laksana hukum agama Allah dan negara. Berarti mereka engkar tolak akan hukum Al-Quran Karim. Jangan seumpama itu. Engkar tolak hina akan hukum Al-Quranul Karim boleh bawa pada batal Islam, murtad kan ni wa'liyazabillah. Kemudian dalam bab perkara-perkara yang menyebabkan jadi ridah di murtad tu kena belajar molek. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang jadi murtad? Dalam bab percakapan ke, dalam bab perbuatan ke, dalam bab pegangan ke. Hak tu kena jaga molek. Murtad adalah sebesar-besar dosa kekufuran. Hak kafir sembah berhala tu, dosa ceritalah bab dosanya. Besar lagi dosa kafir murtad nak banding dengan kafir sembah berhala. Tapi tu kafir belaka tu. Sembah berhala pun kafir, murtad pun kafir. Tapi lagi besar, lagi keji. Bagai kafir ni adalah kafir murtad. Sembah berhala, kafir wasani. Kafir majusi. Kafir Yahudi. Kafir Nasara. Tu kafir belaka tapi pasal lain-lain. Kafir murtad ni sekeji-keji bagai kafir. Bagai ni pasal-pasal kafir. Kena jaga molek. Kalau murtad seseorang azabillah, dia sudah membabitkan hubungan keluarga, hubungan suami isteri. Ni banyak perkara ni. Kau tu kena jaga. Tapi kena ingat baik. Murtad seseorang, ini perkara yang berkait dengan undang-undang syariah. Murtad seseorang berkait dengan undang-undang syariah. Maka yang menentukan murtad seseorang kembali kepada mahkamah yang menetapkan. Sebab dia berkait dengan undang-undang syariah. Berkait dengan undang-undang janayah. Murtad ni sendiri. Berkait dengan undang-undang janayah. Hak ni tak boleh nak mudah-mudah kita nak menghukum orang murtad. Jadi cuma pihak-pihak yang berkenaan kena ambil tahu molek lah. Sebab kalau orang murtad ni, kedudukan dia macam mana. Ni contoh. Orang yang terang-terang tolak hadis. Semua hadis ditolak. Apa? Anti hadis. Semua hadis yang mutawatir, habis ditolak belaka. Itu sumber agama kita yang kedua. Kalau tolak hadis, tak ada nak semayang lah. Semayang ke, bilangan rakaat semayang ke, semayang macam mana ke, hadis belaka. Tolak hadis tak semayang lah. Pada ni. Faham tak? Jadi, terang-terang tolak hadis. Tapi cuma tidak ada penegasan daripada pihak berkuasa agama. Sama ada di masa lagi orang Islam ataupun sudah terkeluar daripada Islam yang kita panggil murtad. Tidak ada penegasan. Apabila mati dia, nak buat macam mana ni? Mati dah ni, nak buat macam mana? Cara Islam macam mana dia? Tolak hadis secara habis dia tolak. Kita pun bukan orang Islam lah, kafir lah, dianya murtad. Kafir murtad ni pihak berkuasa agama tidak memutuskan. Jadi pada mati tu jadi bermasalah kepada orang Islam. Masalah nak buat macam mana ni? Kalau orang murtad, jenazahnya tak ada kaitan dengan kita. Tak boleh nak mandi, nak kapan, nak semayang, nak ke bumi, di kuburan Islam. Hukumnya haram lah bagi kitanya. Dia bukan orang Islam dah. Tapi dah murtad dia, siapa yang nak menetapkan? Pihak berkuasa lah. Ini bab murtad, bab berkait dengan undang-undang. Saya sebut tadi, ini batasan dia sahajalah. Ada murtad dengan perkataan, perbuatan, pegangan. Cuma kita kena faham molek. Islam apa, iman apa, Islam apa. Dan kena tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan Islam, murtad. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Sebab ini agama kena jaga molek. Islam ni agama kena jaga molek. Iman ni nak jaga dia, nak kuat, nak mantap, pergi kepada ihsan, pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah
dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Balik pada ilmu fiqh hak fardu ain sekurang-kurangnya. Mengerjakan suruhan hak batin, hak tasawuf, meninggal langgar hak batin, hak tasawuf, hak fardu ain tasawuf, hak sekurang-kurang hak fardu ain daripada hak ilmu tasawuf tu. Sekurang-kurangnya. Itu adalah ihsan, yang mana peranan besar ihsan adalah menguatkan iman. Bila iman kita kuat dengan kurnia Allah, dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat husnul khatimah. Mati dalam keadaan elok kesudahan. Elok kesudahan ni husnul khatimah yang kita duk minta semua tu lah. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah tu. Jadi sidang pendengar mungkin fahamlah tu makna dia tu. Minta akhiri kitanya dengan baik kesudahan. Kita minta Allah tidak akhiri kita dengan jahat kesudahan. Apa dia baik kesudahan? Al-maut alal iman. Mati dah kena iman selamat, maka selamatlah di hari akhirah. Tapi nak selamat iman ni, dia kena ada kekuatan iman. Mari daripada ihsan, pengabdian diri kita kepada Allah dengan mengerjakan surah zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Itulah secara lebih kurang hak berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Kalau nak perhalusi moleknya, kena cari kitab-kitab hak lebih besar lah. Jadi kita ni untuk selok Talaqi Safinatun Najah ni sesuai lah untuk kita secara umum ambil kitab hak kecil-kecil. Kemudian adalah poin-poin hak penting. InsyaAllah saya akan hurah secara berasingan lah. Jadi kira selesai lah hak berkaitan dengan definisi Islam, iman dan ihsan. Dan insyaAllah untuk selok akan datang, saya akan pergi kepada pembicaraan hak kitabnya, hak berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ni saya akan bicara satu-satulah insya-Allah. Di selok akan datang apa makna mengucap dengan syahadah, apa makna mendirikan sembahyang, memberi zakat, sampailah kepada rukun Islam selesai. Insya-Allah kita akan masuk pula kepada pembicaraan rukun iman yang 6 perkara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar di atas ilmu yang disampaikan kepada kita hari ini. Jadi sebelum menutup tirai Talaqi Safinatun Najah kita hari ini, sekali lagi saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar untuk bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.